Seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dihormati lagi dikasih sekalian. Syukur sesungguhnya kita lafazkan hanya kepada Allah, kerana Allah memberi nikmat keberbahagiaan kepada hamba-hambanya. Sama ada hambanya itu mentaati atau mengkufurinya, sama ada hambanya itu seorang yang taat, mengerjakan, melakukan amal soleh, atau sebaliknya, Allah tetap beri nikmat. Nak kembali kepada kali hari ini ada satu isu yang ada hadis yang lain secara muqayyad dalam ilmu usul fiqh. Dalam hadis yang lain Nabi sebut begini, nanti dulu kita jangan berpegang kepada zahir hadis, betul lah, tapi ada hadis yang lain yang mentakyinkan apa kata dia Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim bersumberkan daripada Jabir bin Abdullah, man mata, barang siapa meninggal ia wa huwa yusyriku billah faqad dakhalan nar, dalam masa yang sama matinya dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka dia akan masuk neraka. Man mata, kemudian Nabi sebut lagi, wa man mata la yusyriku billahi syai'a faqad dakhalal jannah, barang siapa pula yang mati ia dalam keadaan matinya, masa hidupnya dia tidak pernah mensyirikkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Nah, bila Nabi sebut hadis yang kedua, baru kita faham mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, neraka. Walaupun dalam hadis yang pertama Nabi tak sebut Islamkah kafir, kafirkah Islam, yang penting akhir perkataan Allah masuk syurga. Demikian juga hadis yang kedua Nabi tak sebut Islam atau kafir, cuma Nabi sebut siapa yang meninggal ia dalam masa yang sama ketika meninggal dia syirik, neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan ia mengimani, meyakini, mempercayai Allah, dia tak syirik, syurga. Baru kita faham. Walaupun dia boleh menyebut kalimah Allah, tapi kalau dia syirik, dia tidak menganut agama Islam, sembah patung berhala, maka dia akan masuk neraka. Kerana bila sebut kalimah Allah, dia ada syaratnya. Kan kalau kita kaji dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin, tauhid kita ada 3. Benarnya tauhid kita berbeza dengan tauhid orang kafir, walaupun benar satu sudut mereka pun betul. Mereka juga mengiktiraf yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang melindungi, yang memelihara, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pokok, kayu-kayan, buah-buahan, mengenyangkan, melaparkan, semuanya Allah. Satu sudut rububiyah mereka adalah benar dan betul, tetapi maaf, salahnya mereka uluhiyah dan juga sifat wal asma. Sebab itu kita kan 3 tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al asma was sifat. Rububiyah ya sama macam orang kafir, tapi uluhiyah, keyakinan, kepercayaan, permohonan, permintaan langsung kepada Allah. Kita tak pakai tawassul, tidak direct, tidak mengikut, tidak berperantar. Orang kafir betul lah macam India disembah patung, dia pun mengiktiraf, mengakui patung itu tetap patung, itu sebagai perantara, kerana Allah bagi mereka, Tuhan mereka itu gaib. Nak meyakinkan, maka mereka buat patung. Kalau kita tanya ini Tuhan ke, mereka akan jawab, tidak, ini bukan Tuhan, cuma sebagai wasilah perantar. Kita juga barangkali kan dalam masa yang sama tak perasan, tidak disedari telah melakukan syirik. Betul lah kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan lain-lain, amal soleh, amal kebajikan dengan manusia, tapi kadang-kadang syirik. Contoh, katalah dia seorang pemburu, kerjanya masuk hutan memburu binatang-binatang liar, kijang ke. Bila dia masuk hutan, masuk, katalah contoh, mengemang bulu romanya. Bila meremang bulu romanya, satu tempat tu dia pun mula suspend. Agaknya tempatnya ada hantu, setan, ada penunggu kot, diagakkan dia begitu. Dalilnya mengemang bulu rom. Langsung dia pun bercakap, tok nenek maaf, cucu tumpang lalu, cucu tak ada niat nak mengganggu. Walaupun
dia boleh meyakinkan kat sahabatnya, ni hantu setan iblis penunggu ni tak ada kuasa, yang berkuasa Allah. Tapi mengapa kamu sebut, minta maaf tok nenek cucu tumpang lalu, pasal apa you sebut begitu? Walaupun kamu boleh mendakwa ini bukan Tuhan, dia tak berkuasa, ada sedikit unsur syirik. Apa salahnya orang yang beriman bila mengemang bulu roma, kita barangkali mengagak-ngagak tempat ni berpuaka, ada setan iblis hantu, apa salahnya kita baca ayatul kursi? Kerana setan iblis hantu jin, dia juga mengetahui mendengar. Wah, dia kata dia seorang yang beriman, dia baca ayat kursi. Dan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Kita baca lagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Setan iblis didengar, wah orang ni pergantungan hanya pada Allah. Kan dah ada macam unsur syirik kan. Sebab itu dalam kuliah yang terdahulu saya peringat, katalah kalau dia berubat, dia orang Islam, mak bab bomo-bomo ni dia tak percaya, sakit dia tak sembuh-sembuh, pergi ke klinik ke hospital, jumpa doktor pertama, doktor yang kedua, penghabis bila tak sembuh-sembuh, dia pergi jumpa ustaz. Dia pergilah contoh Datuk Harundin, Datuk Ismail Kamu, Ustaz Syarhan, rupanya tak sembuh-sembuh. Dia pun menung, dia teringat, oh dekat Kepung sana ada satu orang asli namanya Budu. Apa kata aku pergi ke sana? Bila dia pergi ke sana, dia berubat, kata dia Budu, kau datang 3 kali, kalau tak sembuh aku bagi power gitu. Betul tak betul saya punya kelun, wallahu a'lam. Orang asli, penghabisnya dia berubat baru sekali ada unsur-unsur kesembuhan, lalu dia pemenung. Rupanya dia antara ustaz-ustaz dengan orang asli ni power lagi orang asli. Kalimah power lagi orang asli, pasal dengan Datuk Harin dah 3 kali, dengan Datuk Ismakum 3 kali dah pergi berulang, habis dok minyak, masa rugi. Begitu juga Ustaz Syarhan, rupanya baru sekali dah ada dah macam nak sembuh. Rupanya hebat lagi orang asli. Tengok, kerana orang asli itu dia merawat, dia mengobati, digunakan bahasa-bahasa perkataan yang kita tak faham, nona dikeliling kita, dari katuknya apa benda, pasti dia akan minta kepada setan dia, hantu jin dia, betul kan? Perkataan power lagi, bomo siam, bomo asli, bomo indun daripada ustaz-ustaz ni. Kita kena faham tuan-tuan, kuasa menyembuh mutlaknya di tangan Allah. Allah tu dia adil. 10 orang berubat ke Datuk Harundin tak sembuh kesemuanya, tapi ramai lain sembuh 7. 3 tu tak sembuh, dia berikhtiar ke ustaz yang lain. Rupanya yang pergi ke Datuk Ismail Kamu ni sembuh, yang 3. Yang lain pula 2 ni tak sembuh, dia pergi pula ke Datuk, sembuh pula tang sini. Tak sembuh ustaz yang pertama, kedua, pergi ustaz ketiga, sembuh pula. Nak menunjukkan bahawa kuasa menyembuh itu tidak mutlak berada di tangan manusia, tapi aku yang berkuasa. Kita jangan menganggap bila dia pakar, dia pandai merawat 10 orang yang dia pasti berjaya. Tidak. Kerana saya ada seorang pakar bedah jantung. Nak jadi pakar bedah ni bukan mudah. Saya tanya, maaf doktor, selama doktor membedah orang, doktor kan doktor pakar dalam bab jantung ni, ada tak yang tak sembuh? Dia senyum. Ustaz, dia kata, kita ni manusia Ustaz, tapi pasal ada kepakaran 10 yang dirawat, yang dibedah, 8 selamat, 2 qalu innalillah. Dia tak ada 10 yang dirawat, walaupun pakar dia 10 sembuh, tidak. Walaupun niatnya mudah-mudahanlah sembuh, mudah-mudahanlah baik. Yang merawat doktor, pasti semua doktor yang merawat sedaya upaya dengan ikhtiarnya untuk menyelamatkan pesakitnya, tapi apa boleh buat? Betul kan? Pasti. Maka itu sebenarnya ujian, cobaan, dugaan daripada Allah. Kamu jangan putus asa, berubat. Di samping itu berdoa. Nah, sebab itu dalam suratul Kahfi di akhir ayat
juzuk yang ke-15 ayat 110, apa Allah sebut? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa pertemuannya dia mengharap dengan Allah, maka syaratnya hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Kita mengharap pertemuan kita dengan Allah besok di hari akhirat, apa pengharapan kita? Allah redha, mengasihi, menyayangi dan memasukkan kita dalam syurganya. Ya, kata dia Allah, aku boleh mengasihi, merahmati, menyayangi, memasukkan kamu dalam syurga. Syaratnya falyamal amalan salih, beramal amal salih. Kemudian dalam masa yang sama Allah sebut wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam masa yang sama, tatkala kamu beribadah, kamu jangan syirik. Ini kena faham. Nah, kembali kepada perkataan kalimat Allah tadi, kalau orang kafir menggunakan kalimat Allah, itu mengikut pahamannya. Kita tak boleh tegah dia, you jangan sebut kalimat Allah pasal ni hak orang Islam. Kita lihat ni ya, Rabu lepas saya mengajar satu tempat di Surau Taman Bukit Sagah. Ahli jemaah tu cerita, Ustaz, dia kata kebetulan Ustaz, dia kata Ustaz cerita bab isu kalimat Allah orang kafir boleh guna ke tidak dalam perkataan tutur harian mereka atau tulisan mereka. Kebetulan Ustaz, ada satu orang India, dia berada di Sarawak, kemudian dia berhijrah ke Semenanjung. Dia menganut agama Kristian, kemudian dia masuk Islam. Bila dia berhijrah, dilihat di Semenanjung ni jadi polemik, ada yang kata boleh, ada yang kata tidak, pro and kontra. Lalu dia pun cakap dekat jemaah, apalah dia kata orang Malaysia, orang Semenanjung, saya duduk di Sarawak, orang kafir, orang Kristian sekali-sekala father di gereja di Sarawak, ya, kerap menggunakan kalimat kuat Tuhan, tapi ada ketikanya juga dia menggunakan kalimat Allah, tak jadi isu. Begitu juga dalam majalah mereka kerap menggunakan kalimat kuat Tuhan, tetapi ada ketikanya sekali-sekala gunakan kalimat Allah, tak jadi isu. Lalu bila dikata begitu, saya pun ulas, sahabat kita bi, Ustaz, yang jadi isu tu pasalnya pilihan raya dah nak dekat, politik, kerana yang membangkitkan isu itu Lim Guan Eng. Wah, patutlah saya kata. Dia sama juga isu kafir mengkafir. 31 tahun yang lampau bawah ini didedahkan, dibuka kembali. Dah reda 31 tahun. Hari ini cerita dicanang ke sana kemari. Ada yang bisik kat saya, Ustaz, pilihan raya dah dekat Ustaz, tak ada isu. Oh, patutlah. Saya tidak mencampuri urusan politik, tapi ialah sepatutnya kita kalau nak berlaku adil, kita bagi ruang dia membela diri. Yang herannya dia bercakap, tapi orang lain yang tafsirkan percakapannya. Panggillah dia yang bercakap, dialah yang lebih faham, dia yang lebih berhak untuk mentafsirkan. Ni tak ada kena mengena, orang yang tak ada kena mengena yang pergi tafsirkan. Pelik kan? Kita dengar apa penjelasan dia yang memulakan, biar dia yang mengakhirinya, tapi tak dibagi ruang, tak dibagi peluang, keperbagaian alasan kan? Maka oleh sebab itu, tuan-tuan ibu-ibu yang dihormati lagi dikasih sekalian, kita kena hati-hati dalam perkataan, perbuatan, tindak tanduk, kelakuan. Walaupun pilihan raya semakin hampir, semakin dekat, kita jangan anggap saya memangkah parti A kah, parti B kah, tak ada kena mengena dengan Islam. Nanti dulu tuan, kerana dalam Islam ni dia komplit. Kalau istilah insurennya, dia first party, komprehensif, dia cover semua, meliputi. Itu kalau kita istilahkan dengan istilah insuren. Perhatikan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-208, apa Allah sebut? Juzuk yang kedua, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan
jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, sebab syaitan itu musuh kamu yang paling nyata, kata dia Allah. Artinya Islam itu komplit, sempurna, perfect. Kalau you seorang muslim, mukmin, mukminah, muslimah, ambil Al-Quran secara keseluruhan, demikian juga hadis-hadis Nabi. Tidak boleh kita ambil sebahagian, menolak sebahagian, atau kita pilih-pilih yang agak berkenan, yang agak sesuai, ambil, yang tak berapa sesuai, maaf, kita tangguh dulu. Sebagai seorang mukmin mukminah dalam salat, kita dah buat ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 162. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku yang lain, hidupku dan matiku semata-mata kerana Allah, Tuhan semesta alam. Hidup dan matiku, apa hidup? Urusan kehidupan duniawi, kan di akhir ayat tu, lillahi rabbil alamin, kerana Allah, Tuhan semesta alam. Artinya kita beribadah, demikian juga hidup kita mengikut Islam. Ketundukan, ketaatan, kepatuhan hanya pada agama Allah. Kerana Islam sempurna. Pasal apa kita nak ambil budaya daripada barat, daripada timur? Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu kita kena berwaspada. Lainlah halnya macam isu Allah tadi. Saya mengajar satu tempat di Danau Kota, di Setapak. Kuliah subuh hari Ahad, the first week, minggu yang pertama. Cerita-cerita tentang isu Allah. Rupa lepas habis tu ada sahabat saya bagi Ustaz, dia kata, betul lah apa yang saya cakap tu betul. Tapi Ustaz tahu dah, ada satu tadika, ada seorang guru Kristian, dia mengajar budak-budak umur 5 tahun, 6 tahun. Anak-anak sekalian, pejam mata. Okey, angkat tangan, guru yang Kristian ni ajar. Yang budak-budak ni campur, ada yang India, ada yang Cina, ada anak orang Melayu beragama Islam, ada juga orang Kristian campur. Okey, angkat tangan. Konsentrasi, penuh khusyuk. Okey, angkat tangan. Okey, sebut kalimah Allah, Allah, Allah. Budak ni pun ikut Allah, 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 Allah. Okey, ikut cakap cikgu, Allah, 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 Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berilah aku pensel. Okey, budak pun sebutlah pasal budak-budak ikut cakap cikgu. Kadang-kadang budak-budak ni, anak-anak kita, cakap ibu ayah dia tak pakai, cakap cikgu lagi dipakai. Besok nak pergi rombongan ke Melaka, cikgu dia bagi tahu, besok pukul 5.30 bangkit awal. Kita akan bertolak jam 9 pagi, tapi bangkit awal. Dia ikut pegang cakap cikgu. Dia nak tidur, dia pesan, bah mak besok gerak pukul 5.30. Abah dia kata, apa hal pukul 5.30? Tak pernah ni minta kejut 5.30 awalnya. Dak, cikgu kata 5.30. Nak ke mana? Besok pergi nak lawatan. Bas berlepas pukul berapa? Kata dia mak ayah dia. Pukul 9, kata cikgu. Hei, kata dia abah, pukul 9 pasal apa? 5.30. Pukul 8 pun boleh. Hei, tak boleh bah, kena 5.30. Dia pegang cakap cikgu tu daripada ibu ayah. Betul kan? Sebab itu ibu ayah dia katalah, ayah dia ustaz, ibu dia ustazah, mengajar Al-Quran tak jalan, dia kena hantar ke orang lain. Dia kena cari, ada tak ustazah dekat Korea ni? Ustazah tanya, kenapa ustazah? Ni anak aku ni nak mengaji. Kata dia ustazah, awak ajalah janau, tak boleh jalan, tak boleh jadi. Dia kena hantar ke orang lain. Ayah dia pun begitu, sini ada tak ustaz, nak hantar anak pergi mengaji. Alif bata. Kata dia, ustaz tu kenapa ustaz? Kan ustaz lebih baik, lebih layak mengajar. Tak boleh jadi, kita ajar tak boleh jalan, dia kena orang lain yang ajar. Kita garang-garang pun tak boleh jadi, mesti dihantar ke orang lain. Nah, kembali kepada bab tadi, pengambilnya sebut pen, pensel. Kemudian buka mata, kata dia cikgu, dia pun buka. Ada tak pen, ada tak pensel? Tak ada, kata dia budak. Okey, sekali lagi pejam mata. Buat benda yang sama, konsentrasi, angkat dua tangan. Okey, kali ni kita sebut pula Al-Masih. Kita sebut pula Al-Masih. Budak pun sebut. Okey, kita sebut
Al-Masih bagilah aku pen, bagilah aku pensel. Budak-budak bersebut bagilah aku pen, bagi pensel. Al-Masih, cikgu dia pun letak. Okey, sekarang kita buka. Ada tak? Ada, katanya. Okey, cukup pelajaran kita. Anak-anak ni dibalik dicerita kat ibu ayah. Abah, mak, sekolah tadi cikgu ajar tentang doa. Memula dia suruh kita berdoa sebut kalimah Allah. Minta pen, minta pensil. Lepas kita celik, kita buka mata, tak ada. Yang kedua, kita berdoa benda yang sama, minta pensil, tapi kita sebut Al-Masih. Al-Masih rupanya ada. Sudah meracuni. Cuma saya tak sempat nak tanya, apakah cerita ini benar atau cerita yang diada-adakan, atau benar pada awal tapi ditokok tambah. Saya tak sempat nak menanya. Kalau benar ianya berlaku, segera bertindak, ambil tindakan yang perlu dilakukan, laporkan kepada pihak yang berkewajipan. Jangan diam je, jangan. Pasal dia boleh meracuni pemikiran anak-anak kita. Mereka kan bersih pemikiran. Budak-budak ni dia cepat, dia melihat, dia mendengar, dia bercakap cepat, dia pick up. Maka oleh sebab itu, dalam hal seumpama ini, kalau mereka menggunakan kalimah Allah, ada niat yang tersembunyi, yang tersirat, ya, kita juga perlu ambil perhatian. Tapi kalau semata-mata mereka gunakan kalimah Allah, tak ada kena-mengena, maka itu kita tidak boleh mengharamkan, melarang. Pasal tuan-tuan tahu tak, di Mesir orang Kristian guna kalimah Allah, pertuturan mereka dan tulisan ulama-ulama Azhar tidak ada yang menentang. Ulama-ulama Al-Azhar tak ada yang menyanggahi, tak ada isu. Walhal mereka pun tahu orang Arab yang berumur Kristian guna kalimah yang sama dengan orang Islam, tapi ulama tak mengharamkan. Pasal mereka tahu sama tapi tak serupa. Itu sahaja jawapan kan. Okey, setakat ini ada pertanyaan?